Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih saya ucapkan kepada nak panggil apa adik kepada kakak lebih tua pada ustazah pun ustazah tak tahu dalam gambar ni kan tak tahulah dia tu lebih tua ke lebih muda ke kan. Okey, Allahu akbar kepada pengurusi majlis. Allahu akbar, moga-moga hari ini Allah pertemukan kita di alam maya dan insya-Allah suatu hari nanti Allah pertemukan kita di alam nyata di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan terima kasih kepada penaungnya iaitulah daripada Pekasih. Dan sebelum ni pun Ustazah pernah buat program bersama dengan Pekasih. Moga-moga Allah merahmati kita semua. Ala kulli hal, apa khabar semua? Tak dengar, tak buka mute tu tak dengar suara. Khabar baik, Alhamdulillah. Rindu pula rasa-rasanya dekat orang Ampang ni. Macam tak? Allah Akbar. InsyaAllah. Pagi ni kita akan bawa sebagai tazkiyatun nafs, pendidikan jiwa. Yang mana buku yang Ustazah pilih iaitu buku ni Kesan Dosa dalam Hidup. Okey. Buku ni asalnya buku bahasa Arab yang telah diterjemahkan. Buku bahasa Arab yang telah ditulis oleh Ibnu Qayyim. Okey. Dan diterjemah oleh Ustaz Ahmad Asri Lubis. Okey. Dan kemudian buku ini dikeluarkan dari sudut sisi pandang oleh Tuan Guru Ni Abdul Aziz Ni'mah. Okay? Bagaimana Tok Guru olah semula. Okay tak? Walaupun inilah yang kita sebut orang-orang yang mati, hakikatnya dia tidak mati tetapi bahkan dia itu hidup. Dan sampai sekarang kita gunakan buku Tok Guru Ni Aziz, walaupun Tok Guru Ni Aziz dah lama dah tinggalkan kita, tapi namanya tetap hidup di hati-hati kita, di bibir-bibir kita. Moga-moga apa yang kita sampaikan ini pahalanya akan sampai kepada Tok Guru yang kita sayang, insya-Allah. Okay. Jadi sebelum kita nak masuk kepada tajuk pertama kita, sukalah Ustazah nak baca kata pengantar dia dulu. Sebab tak kenal maka tak cinta, kan bagaimana yang hakikat sebenar Ibnu Qayyim bawa benda ni. Okay. Kata Tok Guru Ni Aziz, dia kata apa? Tiap-tiap yang dosa mesti ada kesan. Betul kan? Tiap-tiap dosa ada kesan. Umpama apa? Umpama orang yang makan barang beracun. Racun sikit maka kesannya sedikit. Racun banyak masa kesannya banyak. Begitulah hati-hati kita. Okay? Semakin banyak dosa dan risiko dosa-dosa yang dilakukan, kepekaan terhadap masalah dosa akan semakin ringan dan berkurangan. Akhirnya seseorang akan masuk ke dalam kategori orang yang di dalam hatinya hinggap dan bersarang penyakit munafik. Maknanya dosa ni lama-lama dia akan jadi akhirnya kita ni termasuk kategori na'udzubillahi min dzalik, sebagaimana hadis Nabi SAW daripada Abdullah bin Mas'ud kata apa? Bahawa orang-orang munafik akan memandang remeh terhadap dosa. Dia menganggap dosa seperti lalat yang terbang sahaja. Alah, macam tu je lah dosa ni. Ada. Sebaliknya orang mukmin dia akan lihat dosa bagaikan gunung yang akan jatuh menimpa dirinya. Cuba banding macam mana berat lalat dengan berat satu gunung. Begitulah pandangan bezanya orang beriman dengan orang munafik. Jadi kesan dosa ini, orang beriman dianggap dosa ni besar walaupun nampak kecil. Tapi orang munafik dia anggap dosa besar tapi dia anggap alah kecil je. Alah Allah kan Maha Pengampun. Senang je ayat dia. Allahu akbar, na'udzubillahi min dzalik, daripada disemakkan dalam jiwa kita dengan sifat-sifat munafik. Na'udzubillah. Okey. Siapa yang rasa dalam tengah-tengah Ustazah bercakap, dia nak tanya, dia boleh buka mute tu terus bertanya pada Ustazah. Tak payahlah tunggu time peluang last sekali baru nak tanya. Mungkin ada benda yang tak faham. Kita ni apabila dah berlalu tengah berjalan, dah sampai penghujung, dah tak ingat dah apa nak tanya. Kan?
Jadi boleh je sekat tengah-tengah Ustazah bercakap tu Ustazah. Saya tak faham lah apa yang disebut. Boleh. Okay. Biar kita jadikan kuliah kita ini ataupun perkongsian kita pagi ini dalam bentuk dua hala. Okay. Allahu Akbar. Dan apabila Tok Guru ni kan, kenapa Tok Guru ni banyak buku-buku Tok Guru menyentuh dalam bab pendidikan jiwa. Okay. Sebab apabila hati kita dah rosak, okay tak? Apa pun ilmu yang kita sampai tak boleh nak masuk. Sebab hati tu dah kerah. Macam tanah kerah lah kan. Tanah yang keras, kita siram dengan air. Dia tak pergi dekat pokok tu. Dia pergi ke tempat lain. Akhirnya pokok tu tak dapat air. Kan? Tanah yang keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab tu jangan sampai hati kita ni keras. Baca Quran macam mana pun tak dapat hidayah. Tidak? Dah pergi kuliah macam mana pun tak berubah-berubah. Tidak? Diberi ujian banyak-banyak pun tak sedar-sedar. Sebab apa? Sebab hati keras. Na'udzubillah min zalik. Dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rum ayat 59, dia kata apa? Bahawa Allah akan menutup hati golongan yang jahil atau yang tidak mempunyai pengetahuan. Na'udzubillah min zalik. Jadi macam mana nak bagi hati kita ni ada kesan, ada boleh akan terasa, okay? Akan subur, akan bersih. Dia bermula dengan ilmu. Dia tak boleh tiba-tiba nak bersih je macam tu, tak boleh. Dia mesti ada ilmu. Okay? Allahu Akbar. Jadi oleh sebab itu, Alhamdulillah, tahniah Ustazah ucapkan kepada sahabat-sahabat yang sanggup luang masa pagi-pagi ni, hari Ahad kan, untuk sama-sama membersihkan jiwa. Betulkanlah niat dalam belajar. Okay? Betulkan niat. Wahai Allah, aku datang ni untuk bersihkan hati aku. Tolong wahai Allah, jentikkan hati ini, masukkan iman, masukkan wadah iman dan hikmah dalam hati ini, wahai Allah. Okay? Jangan sampai hati ini rosak. Rosak kenapa? Terlampau cinta kepada kebendaan dan fenomena alam. Okay? Sebab tu, apabila kita dah mindset dalam otak kita nak belajar, jangan buat sambil-sambil. Dia tak masuk. Okay? Saya pasang bukan kata tak boleh, tapi dia tak berapa terkesan. Kita pasang Unifi TV kita, TV Android kita kan. Lepas tu sambil-sambil kita menyapu. Jadi dia tak berapa nak masuk. Sebab dia bukan dibuat benda nombor satu. Sebab tu kita kena belajar fokus. Baru dia akan rasa betul-betul aku nak belajar. Wahai Allah, ini namanya aku nak belajar. Aku ada buku. Okay? Imam Syafi'i pesan dekat kita, apabila kita belajar, jangan tinggalkan pen dan kertas. Jangan tinggal. Menunjukkan bahawa kita ni lemah. Okay tak? Tulislah walau dengan cara apa sekalipun. Okay? Apa yang kita faham. Okay. Jadi termasuk daripada kesan dosa ialah dia kata kegagalan seseorang dalam berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Ini baru belum masuk tajuk Nak bagi faham tentang tajuk ini, dia tu kesan dosa dalam hidup. Okay? Iaitu apabila kesan dosa tu, apa tanda-tanda kesan dosa yang boleh kita tengok? Kita tak boleh bercakap dengan diri kita sendiri. Okay? Kadang-kadang kita boleh bercakap dengan orang lain. Contohnya Ustazah lah, buat kelas dengan orang lain. Tapi dengan diri sendiri, terabai. Okay? Tak mendapat kasih sayang Allah. Tak sedar diri kita salah. Pantang orang tegur, kita melenting. Tak benar nak buat muhasabah pada diri sendiri. Itu tanda-tanda hati kita keras. Okay? Inilah yang kita tunjuk kesan daripada dosa. Jujur Ustazah kata, ada ketika apabila kita bercakap, yang kita tak buat, lepas tu kita rasa, ya Allah, jiwa kita tak tenteram, sangat banyak. Sebab apa? Sebab Allah dah sebutkan dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alu. Kenapa kamu cakap tapi kamu pun tak buat? Allahu Akbar, Allahu Akbar, takut sangat. Jadi doakanlah untuk Ustazah mampu beramal dengan ilmu-ilmu yang disampaikan. Berat sebenarnya kan? Okay. Allahu Akbar. Jadi untuk bagaimana nak didik, buku ini memaparkan kepada kita ada 5 bahagian. Ustazah bagi dulu gambaran kasar tentang buku
Yang pertama, dia bawa bab hati yang peka dan sensitif. Okay? Nak cerita macam mana nak kenal hati yang peka dan sensitif. Supaya kita akan cuba proses diri kita nak jadi jiwa yang peka. Yang kedua, pelbagai kesan dosa terhadap kehidupan hamba. Itu bab yang kedua. Ataupun bahagian yang kedua bermula daripada bab yang ke-19. Bahagian ketiga, dia akan masuk iaitu bab taubat, faktor utama kebersihan hati. Bab yang keempat, mengenang dan menyingkap kemurnian hati. Tokoh wanita salaf. Okay? Dan yang kelima, istighfar amalan para ulama. Okay, inilah dia 5 bab ataupun 5 bahagian besar yang nak dikupas dalam buku ni. Dan hari ni kita masuk dalam proses yang pertama iaitu hati yang peka dan sensitif. Okay? Maknanya peka tu sedar. Buat salah terus sedar. Okay dah? Allah akan datangkan ujian ataupun tanda-tanda supaya kita ni sedar kita buat salah. Tak perlu tunggu lama-lama. Okay dah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay, kita tengok. Antara kalau dah cara untuk kita terkesan dengan hati kita, cuba kita renung sekejap. Dalam Quran Allah sebut innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana. Tanda-tanda orang beriman ini hanya senya orang beriman idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah. Kan? Apabila kita nak bagi gesa kepada orang, Allah suka ni, Allah tak suka, Allah marah, Allah sayang. Sebut kalimah Allah, Allah, Allah ni dia akan menyejukkan hati. Itu tanda orang beriman. Sebut je nama Allah, dia terus rasa, yelah dah kalau Allah suruh, kira Allahu Akbar. Ini tanda orang dah ada hati di hati yang sensitif. Okay? Contoh macam Siti Hajar. Apabila dia ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya di tepi Masjidil Haram ataupun di tepi batu Hajarul Aswad. Ada yang sebab dulu Kaabah telah tak ada, hanya ada batu asas. Ada. Masa mula-mula datang. Lalu soalan dia tanya kepada Nabi Ibrahim, Allahu amaraka bihaza, adakah Allah yang suruh kamu buat macam ni, tinggalkan aku dengan anak-anak di tanah yang gersang ini? Adakah ini arahan Allah? Ya. Apabila jawapan daripada Nabi Ibrahim kata, ya Allah yang suruh, hati jadi tenang. Ini dia ciri-ciri orang yang beriman. Okay? Yang ini yang kita nak bawa dalam perkupasan diri kita, dalam perbahasan kita pada hari ini, bahawa berinteraksi dengan kalam Allah akan menjadikan hati kita tenang, menjadikan hati kita sensitif. Apatah lagi apabila dibaca ayat-ayat Allah. Wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana. Apabila dibaca ayat-ayat Quran sebagai hujah, tidak? Lalu bertambahlah iman kita kepada Allah, sebab yang berkata itu siapa dia? Allah. Okay? Bukan orang-orang lain. Boleh kongsi semula tajuk buku. Okey, boleh. Tajuk buku dia Kesan Dosa Dalam Hidup. Tapi dia terbalik kan, sebab handphone ni dia jadi terbalik. Okay? Kesan Dosa Dalam Hidup karya Ibnu Qayyim yang ditulis oleh Tok Guru Nik Abdul Aziz. Okay? Pandang sisi oleh Tuan Guru Nik Abdul Aziz Ni'mat. Okay, tajuk pertama kita bawa pada hari ini. Okay. Rasanya perlu ke Ustazah baca Pandang Sisi Tok Guru sebelum tu. Soalan daripada penulis ataupun penerbit buku ni, dia tanya kepada Tok Guru bagi orang awam yang sering buat dosa, dia melihat dosa itu sekecil lalat yang hinggap di atas hidung dan boleh dihalau begitu saja. Manakala bagi orang yang bertakwa, dia melihat dosa itu sebesar gunung yang menimpa kepadanya. Boleh Tok Guru jelaskan perkara ini sebagai mukaddimah? Okay? Nak bagi faham tu. Tok Guru kata apa? Dosa lawan dia pahala. Okay? Tok Guru. Tapi Tok Guru guna apa? Dosa regu dia pahala. Begitu juga dengan syurga. Syurga lawan dia apa? Neraka. Syaitan lawan dia malaikat. Jadi semua termasuk perkara gaib ni. Okay?
pahala, dosa, syurga, neraka, syaitan, malaikat ni perkara gaib. Okay? Dan apabila nak jelas perkara gaib ini, dia tak boleh nak jelas dalam sains dengan teknologi. Dia tak boleh nak buat uji kaji. Okay? Tapi macam mana nak bagi jelas benda gaib ini? Allah datangkan Quran. Tok guru. Dia mulakan mukadimah hebat. Ustazah memang tabik lah cara pusing tok guru ni. Okay? Dia nak bagi masuk dalam hati orang, dia tak terus jawab soalan tu. Dia pusing dulu. Jadi apabila kalau tak ada bukti, tak ada hujah, orang kata benda ni cerita dongeng. Okay? Cerita palsu, main-main. Jadi macam mana nak buktikan hujah? Hujahnya kamu kena beriman dulu. Rukun iman, beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan Rasul, beriman dengan kitab. Tidak. Jadi Nabi Allah pun gunakan Nabi, suruh Nabi cerita melalui kalam Allah itu Al-Quran tentang benda-benda gaib ini. Okay? Bagi contoh, dia kata macam ni, nak bagi faham ni kadang macam mana contohnya lah, orang kampung, kira misalnya daripada orang kampung, sebab kita panggil dia dongeng, macam hantu, jembalang dan puaka. Benda ni pun gaib, tapi datang daripada mulut orang. Benda tu tak nampak pun, kita nak kaji pun tak boleh. Benda tu benda dongeng. Okay? Tapi macam mana apabila datang seorang yang kita percaya, dia kata, saya masuk dalam hutan, ya Allah, saya jumpa satu makhluk lembaga, rupa dia gini-gini. Lalu kita pun percaya. Sebab apa? Sebab yang keluar daripada mulut orang yang kita percaya. Okay? Sebab orang cakap dengan kita tu, kita percaya dekat dia. Lalu sekarang yang cerita kepada kita tentang Al-Quran, benda gaib ini ialah datang daripada mulut Nabi SAW. Nabi cerita dekat kita. Siapa Nabi? Al-Amin. Yang kamu percaya pada dia. Okay? Oleh sebab itu, lalu orang pun percayalah. Kalau kamu tak percaya, bermakna kamu tidak mengiktiraf kepada orang tersebut. Allahu Akbar. Jadi sekarang, kalaulah kita kan, okay. Jadi dosa ni, nak terima tak nak terima, tengok. Tidak? Tengok macam mana kita nak buat kajian. Okay. Ada Tok Guru kata apa? Kalau kita sakit, pergi jumpa doktor. Okay tak? Jadi doktor ni doktor pakar. Yang kita percaya sangat cakap dia. Pakcik, 5 tahun lagi penyakit ni akan merebak, doktor kata. Oleh itu kaki ni kena potong sekarang. Kan orang sakit kecil manis ke, pakcik dia pergi jumpa dengan doktor. Lepas tu doktor kata tak boleh dah ni pakcik. Dia kata dah jadi hitam dah ni, dia dah sel dia dah mati. Jadi kita kena potong. Percaya ke tak percaya? Padahal kita nampak tak kuman dia. Nampak dia hitam, kita kata mesti boleh baik lagi ni. Tapi sebab apa? Sebab kita beri kepercayaan kepada doktor. Apa yang doktor cakap mesti daripada kajian dia. Lalu kita pun percaya. Kalau doktor kita boleh percaya, walaupun kita tak nampak dia pergi belajar, kita tak nampak dia buat kajian, tapi sebab kita dah mindset doktor. Sekarang yang datang pada kita tu siapa? Nabi. Lebih mulia lagi daripada doktor. Okay? Dan Nabi ini, apa dia? Dia tidak akan bercakap daripada hawa nafsu dia. Tapi dia bercakap adalah daripada kalam Allah. In huwa illa wahyun yuha. Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestilah lebih daripada kita kena percaya. Kita kena percaya. Okay? Jadi justru itulah dia nak bagi tahu apa Tok Guru kata. Jadi termasuk dalam bab dosa, neraka, ni adalah semua kita kena percaya bagaimana besar tak besar dia. Tengoklah daripada Al-Quran. Soalan seterusnya. Apa punca orang rasa dosa tu ada kecil? Okay? Apa punca orang merasakan bahawa dosa itu perkara kecil saja? Macam mana boleh jadi macam ni? Okay, soalan daripada daripada Ambaki Publika tanya Tok Guru. Tok Guru kata apa? Pertama, dia nak tahu dari mana dosa tu kecil atau besar. Sifat ni kata benda tu
Kecil besar ni benda yang kalau kita boleh sebut kecil besar, benda boleh kita tengok kan. Habis tu macam mana orang tu boleh tahu benda tu kecil, benda tu besar? Orang-orang ni dia kata. Okay? Sebab kecil besar tu kata sifat kan. Okay, besar ataupun kecil. Di sinilah kita kena rujuk Allah dan Rasul. Bila Allah kata dosa tu besar, walaupun kita terasa benda tu kecil, maka di sini siapa betul, siapa salah? Tu. Kalau Allah dah kata besar, besarlah dia. Sebab yang mengiktiraf dia tu, kita ada nampak tak dosa tu? Kita tak nampak. Allahu Akbar. Inilah yang nak bawa orang tu beriman dengan Quran ataupun tidak. Soalan seterusnya. Ada juga dalam Al-Quran saya ada semak tentang adanya apa yang diistilahkan sebagai dosa-dosa besar, atau ada juga disebut 7 dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar tu apa dia agak-agaknya Tok Guru? Okay, tanya. Apa dia? Bakri Pabrika. Pertama dia kata, ta'rif dosa-dosa kecil. Alim ulama kita letakkan bermacam-macam ketentuan. Tetapi apa yang saya pegang macam ni. Dia kata, mana-mana dosa yang disebut sendiri oleh Allah dalam Al-Quran atau dalam hadis terang-terang, itu namanya dosa besar. Sebab Allah sebut. Okay, Tok Guru bagi faham. Kalau kita baca Quran, kita nampak benda tu disebut dalam Quran, itu namanya dosa besar. Contohnya, curi, nyamun, menipu, rasuah, zina, riba. Terang-terang Allah sebut dalam Quran. Itu namanya dosa besar. Okay? Dia tidak boleh dilepas dan tak boleh hilang melalui doa-doa atau minta maaf saja. Dia mesti bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah. Okay? Ada pun dosa kecil, iaitu dosa yang tidak disebut dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi dari sudut asasnya, kita tahu benda tu salah. Kenapa ada dua suara? Okay? Sebagai contoh, okay? Kita selalu sebut mengenai ambil wuduk guna air. Okay? Lebih dari yang sepatutnya ramai orang ambil wuduk, buka air ikut nafsu. Okay? Buka je luar-luar, asal aku ambil wuduk. Okay? Tak kira lah. Jadi yang lebih itu orang panggil dosa kecil, membazir. Okay? Ini kita panggil membazir kerana mungkin mereka anggap ambil wuduk tu untuk membasuh najis. Sedangkan wuduk tu kita tak panggil basuh najis. Hanya angkat hadas. Angkat hadas tak perlu kepada membasahkan sampai lecun anggota. Air sekadar bertitik itu pun dikira memadai. Okay? Allahu Akbar. Contohnya untuk kepala, tak perlu sampai basah lecun. Kita ambil wuduk sampai masa basuh kepala, basah habis baju-baju. Okay tak? Dia pada untuk kepala mashun, iaitulah sapu je. Allahu Akbar. Jadi orang macam ni saya fikir, kalau takdirkanlah Nabi Muhammad kita hidup balik, ambil wuduk depan Nabi, orang jenis ni akan menyalahkan Nabi. Okay tak? Okay? Apa nama wuduk macam ni? Allahu Akbar. Tutup Guru dia kata. Sebab tu sebelum kita buat satu benda, nak tahu dosa kecil, dosa besar, okay? Jangan buat dosa yang Allah sebut dalam Quran. Tapi masa kita nak buat tu, kita fikir kalau Nabi duduk depan mata kita, mesti kita buat yang terbaik kan? Kita akan jaga sungguh-sungguh. Jangan sampai orang nampak, orang boleh perlekehkan kita. Allahu Akbar. Indah kan? Cara Tok Guru bagi jawapan. Okay? Soalan seterusnya. Ada juga disebut dalam Quran tentang dosa-dosa tu boleh diampun oleh Allah dengan taubat nasuha, melainkan dosa syirik. Okay? Seakan-akan itu sajalah dosa-dosa besar, yang selebih itu dosa kecil. Okay. Tok Guru kata apa? Dosa-dosa ni boleh diampunkan. Katakanlah macam kita lupa solat. Yang jenis ni boleh hilang melalui taubat. Taubat tu maksudnya apa? Mengaku kita buat dosa. Lepas tu menyesal sungguh-sungguh. Okay? Sampai menangis, ya Allah. Sungguh-sungguh. Lain kali tak nak buat dah.
Rasa dalam hati rasa bersalah. Dia pernah ada rasa bersalah. Ya Allah, menyesalnya. Ya Allah, punya tidur tadi. Sampai tak sampai tak sedar. Ya Allah, betul-betul. Okay. Untuk sampai tahap sesal tu macam mana? Dia kena belajar lah. Tapi jangan sampai apabila kita belajar, kita kata, alah, dah tidur. Bukannya dosa pun. Minta maaf je lah. Tu agak kecil. Ha. Allahu Akbar. Dia kata untuk sampai ke tahap penyesalan jenis ni kita kena belajar. Kalau tak belajar nak tahu benda tu buruk dan berdosa macam mana. Nak tahu cara sesat tu macam mana. Buruk tak buruk, dosa tak dosa hanya diketahui melalui ilmu yang kita belajar. Bila kita tahu benda tu dosa, boleh bawa kita ke neraka, maka kesedaran di ketika itu boleh membenihkan penyesalan. Ini namanya jalan taubat. Okay? Dan apabila dosa kita dengan Allah, taubatlah dengan Allah. Manakala jika dosa kita dengan manusia, tidak hanya dengan taubat. Dia boleh diselesaikan dengan dua cara. Pertama, bertaubat dengan Allah. Kedua, hantar balik barang orang. Minta maaf dengan orang. Okay? Itu pun tertakluk jika tuan dia maaf atau tidak. Okay? Kalau dia kata ganti, gantilah. Jangan pula kita, wah melampau sungguh, nak suruh ganti hak baru. Itu hak dia. Okay? Allahu Akbar. Inilah yang selalu saya misalkan sebagai orang yang menaiki basikal. Sambil turun tubing. Dia kata, tahu tubing? Tahu tak tu? Si kuat. Okey, kuatkan sikit suara Ustazah. Sekejap saya dah tengok. Anda kot. Okey. Contohnya Tok Guru kata apa? Saya selalu bagi contoh macam ni. Jelas tak suara? Suara dah okey. Okey, terima kasih. Dia kata ada orang naik basikal. Lepas tu dia turun bukit. Tidak turun tubing. Tok Guru bagi tubing. Orang Kelantan tak? Seronok memanjang duduk naik atas basikal ni. Sambil tak? Waktu dia langgar hak orang, maruah orang dan sebagainya. Tetapi ingat, dia boleh leka. Bila nak mendaki tubing tu, maksudnya ketika memohon dosa atau kesalahan itu agar dimaafkan, maka baru dia tahu betapa sukarnya. Ini bagi ahli ilmu lah. Bagi orang tak faham lah. Maksudnya gini. Orang yang buat dosa ni, dia ni sedap je. Tak fikir panjang macam orang naik basikal turun bukit. Senang kan? Tapi apabila kita nak minta maaf, macam orang naik basikal, naik bukit. Okay? Naik basikal, naik bukit, susah kan? Macam itulah maksudnya nak pergi minta maaf dengan orang. Susah. Tak sama dengan masa buat dosa. Sedap je. Nabi SAW ada bersabda yang membawa erti soalan. Setiap kali seseorang itu melakukan dosa, maka dosa itu akan meninggalkan satu titik hitam. Apa sebenarnya Tok Guru yang dia masukkan dengan titik hitam? Okey. Siapa yang tak jelas suara? Okey, keluar dari Suara Ustazah tutup. Ustazah buka suara. Okey. Terima kasih. Okey. Jadi, apa dia? Bakri Pabrika tanya Tok Guru, titik-titik hitam apabila orang buat dosa tu titik hitam. Titik hitam tu apa dia Tok Guru? Dia kata. Okey, Tok Guru kata, maksud Nabi sebenar saya tak berani kata. Okey? Saya tak berani katalah dia kata, tetapi tiap-tiap dosa mesti ada kesan. Tengok betapa halusnya, betapa merendah dirinya Tok Guru. Tak tahu kata maksudnya macam ni. Tak, tidak. Maksud sebenarnya Nabi wallahu alam, tetapi setakat yang saya boleh faham ginilah dia kata. Umpama orang makan barang beracun sikit, kesan dia sikit. Makan beracun banyak, kesannya banyak. Hanya doktor je lah tahu yang sebanyak dia macam mana. Boleh jadi tertutup saluran darah. Boleh jadi kesan dia sampai tutup saluran pernafasan. Begitulah juga dengan dosa. Tiap-tiap dosa mesti ada kesan dia. Ini ditakbir oleh Rasulullah sebagai titik hitam. Okey?
sesuatu yang blok. Okay. Oleh demikian, jika buat dosa kecil banyak sangat, okay, macam bukit. Bukit itu adakah dia datang dengan terus satu bukit? Tidak. Bukit itu dia asalnya daripada pasir-pasir, batu-batu kecil-kecil lama-lama bagi banyak. Dalam masa yang lama akhirnya menjadilah bukit yang besar. Jadi batu yang bertimbun, yang bertindih-tindih itulah bukit. Dia bukan asal daripada batu besar. Dia berasal daripada batu-batu kecil. Begitulah kita jangan anggap remeh pada dosa-dosa kecil. Okay, apabila kita tidak bertaubat lalu dia bertambah akhirnya jadi besar. Jadi inilah dia kata dalam kaedah ini pada saya ia jadi dosa besar kalau kita buat dosa kecil berulang-ulang kali. Okay. Soalan terakhir. Jika diperhatikan maksud ayat Quran jelas dalam surah An-Nisa ayat 79, maksud dia apa sahaja nikmat yang kamu perolehi daripada Allah dan apa sahaja bencana yang menimpamu maka daripada kesalahan dirimu sendiri. Tidakkah ini mengesahkan kesan dosa pada para pelaku dia? Tanya soalan. Tok Guru kata, ya jelas. Macam saya umpamakan seperti racun tadilah. Macam mana sekalipun lambat laun sifat kata benda itu racun akan memudaratkan makhluk yang melakukannya kecuali melalui proses taubat yang sebenar-benarnya. Jadi kesan dia apa dia? Apabila dengan manusia, kesan dia mesti orang tu minta maaf dulu. Jika orang tu maaf, alhamdulillah, rasa macam lepas segala-galanya di atas muka bumi ni. Okay. Itulah dia kata dari sudut pandang sisi Tok Guru tentang dosa. Okay. Sekarang barulah kita nak masuk tentang buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim tentang kesan dosa dalam hidup. Okay. Bersedia? Okay. Tajuk yang pertama apa dia kita nak bawa hari ini? Hati yang peka dan sensitif. Kita nak bagi hati kita ni lembut. Okay. Buat dosa serap, sedar. Jadi nak kenal, okay. Nak beza hati sakit dan tidak normal. Dia kata apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hati kita ni sakit, tak? Kalau hati dalam badan kita ni, anggota kita sakit sebab makan. Betul tak? Jadi, makanan menjadi sumber kehidupan. Fizikal kita ni. Okey. Fizikal kita ni adalah daripada makanan. Jadi untuk roh kita kaitannya adalah dengan dosa. Okay? Jadi pengaruh dosa terhadap hati sama dengan pengaruh penyakit terhadap badan. Bahkan dosa yang banyak punca kepada penyakit yang bersarang dalam hati. Allah sebutkan dalam Quran fi qulubihim marad fazadahumullahu marada, kerana dalam hati kamu ada satu penyakit lalu ditambah lagi penyakit demi penyakit demi penyakit. Okay. Allahu akbar. Suka Ustazah nak sentuh di sini. Okey, ni Ustazah tambahlah kan, bukan daripada dalam buku ni. Dia kata apa? Kalau kita lihat dalam Quran, Allah memulakan Quran kita dengan memohon daripada Allah ihdinas siratal mustaqim dalam surah Al-Fatihah. Allah tutup Quran dengan surah An-Nas. Biar kita kenal musuh utama kita adalah syaitan. Okay? Dan untuk lawan dengan syaitan, kita tak tahu macam mana nak lawan sebab syaitan tu makhluk ghaib. Lalu kita merayu dengan Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Kat mana syaitan itu bertapak? Pada hati-hati manusia. Okay? Jadi apabila syaitan tu dia masuk, lalu dia bagi penyakit yang ada pada diri dia. Okay? Apakah penyakit yang bersarang dalam diri syaitan sampai dia terkeluar daripada senarai orang-orang yang beriman? Sebab dulu dia adalah makhluk yang taat kepada Allah. Okay, iblis ini. Tetapi hanya kerana ada satu penyakit, lalu dia terkeluar. Dengki. Dengki kepada Adam. Justru itulah yang penyebab hati kita ada sakit hati apabila kita mula bersarang dengki. Rasa tak puas hati. Okay?
Allahu Akbar. Sehingga kan Allah sebut di dalam surah Yusuf, satu-satu surah yang Allah nak gambarkan, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepada kamu kisah terbaik. Satu surah tu satu cerita je Nabi Yusuf. Apa dia? Kesan dengki. Apabila adik-beradik Nabi Yusuf dengki dengan Nabi Yusuf, lihatlah berakar umbi daripada Nabi Yusuf kecil sampai Nabi Yusuf dah jadi menteri, dah jadi raja. Dengki tu tak hilang lagi. Akhirnya apabila dia sedar dia buat salah, dia minta maaf dengan Yusuf, dia minta maaf dengan ayah dia, lalu mereka semua memaafkan kesalahan mereka. Akhirnya terkeluarlah mereka daripada golongan yang dengki, dia mula menjinakkan, dia terima Nabi Yusuf, dia buang perasaan sakit hati dia. Allah Akbar, barulah hati dia bersih. Allah nak gambarkan kisah terbaik. Jadi berhadapan dengan orang-orang seperti ini, apa perlu kita buat? Fasabrun jamil, sabar tapi dalam masa sama kita mendidik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam buku Dr. Said Hawa, dalam buku tajuk dia Perjalanan Menuju Keredaan Allah, dia kata apa? Perjalanan menuju Allah maksudnya perpindahan daripada jiwa yang tidak suci menuju jiwa yang suci bersih, dan daripada akal yang tidak islami menuju akal yang islami, dan daripada hati yang bersifat kafir, munafik, sakit atau kesat menuju hati yang lebih mutmainnah dan sifat sejahtera. Okay? Inilah dia perjalanan yang kita nak bawa. Okay? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jelas ke tak jelas ni? Tak seronok kan? Duduk depan mata kita nampak orang beku, je nampak huruf-huruf je, tak nampak muka pun. Allahu Akbar. Jelas. Cuba buka muka baru saya nampak orang faham ke, muka faham ke, muka tak faham ke. Kalau tidak rasa ya Allah, tak tahu ni orang ni faham ke tak faham yang aku cakap ni. Tak nampak muka. Betul tak Kak Mimi? Kan tidak nampak dia senyum kan dah. Okey. Menampak muka Atikah tu kan. Okey. Barulah kita nampak ya alhamdulillah. Rasa seronok. Ni ya Allah tak nampak muka ni. Okay dah. Jadi lebih baik Ustazah sarankan sahabat-sahabat. Okay dah. Baik buka. Mute tu memang kita mute lah kan. Apa dia Kak Mimi nak cakap apa tu Kak Mimi? Buka mute tu. Kak Mimi ada nak tanya soalan ke? Tak ada. Silap tekan dah tu. Okay dah. Nak tekan mute dengan nak tekan video kan. Tersalah tekan yang salah satu tu. Okay, balik semula. Jadi hati tidak akan sampai kepada Tuhan sehingga dia benar-benar sihat. Okay? Hati kita ni nak pergi kepada Allah, dia akan tengok kepada diri kita yang sihat. Macam mana? Sebab kita boleh kenal kan orang gembira. Gembira tu duduk dalam hati tapi boleh nampak tak kat muka. Tu yang Ustazah suruh buka muka tu. Okay tak? Jadi boleh tengok muka yang rasa fed up, muka yang mengantuk, muka yang rasa seronok, muka yang sedang betul-betul belajar. Kita boleh nampak muka ni tak? Muka sedih. Allahu Akbar. Padahal wajah ini duduk kat luar. Perasaan duduk kat dalam. Tapi dia terzahir pada muka. Betul tak? Begitulah Ustazah. Muka berminyak. Alah, apa masalah berminyaknya? Dia je lah berminyak. Muka Ustazah lagi berminyak ni. Bukan muka mengantuk, muka berminyak. Sebab duduk di dapur. Okey, sama dengan Ustazah ni. Okey. Allahu Akbar. Okey, balik semula. Jadi, hati tidak akan sampai kepada Allah. Sebab yang Allah sebut, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tak pandang pada gambaran kamu, kat luar kamu. Tapi Allah pandang pada hati. Tapi manusia, dia boleh tengok kesan dalam hati ini pada zahir. Orang boleh nampak. Kan? Orang yang tengah gembira memang boleh nampak. Oleh sebab itu dia kata, hal ini tidak dapat dicapai sehingga penyakit yang terdapat padanya bertukar menjadi ubat sendiri. Benda ni Ustazah nak sentuh sikit sebab antara pengalaman Ustazah antara penyakit COVID kan. Dan orang katakan sekarang ni kan kes makin tinggi. Ustazah nak share sikit lah. Tidak. Apabila kita kena COVID kan, dalam otak kita memang
dihantui dengan perasaan takut sebenarnya. Kan? Sebab sebut je COVID dalam otak kita, ramai orang mati sebab COVID. Sebenarnya Allah nak bagi tahu kamu ni ada sifat wahnan tak dalam jiwa. Apa wahnan itu? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Kita sebut COVID-nya takutnya sebab apa? Dengan anak tak boleh sentuh, tak boleh nak sentuh dah, ya Allah, nampak je depan mata. Lepas tu kalau mati pula tak ada orang solat. Nampak Dia punya, yang tu yang kita nampak jadi kita jadi takut. Padahal kita pun tahu kan semua orang akan mati. Betul tak? Semua orang akan mati. Ya Allah, ya Rahman. Okay? Kalau anak tak urus, pihak hospital memang tahu, kita tahu. Tapi ya Allah, macam mana kita nak damaikan hati kita? Okay, Allahu Akbar. Jadi antara pengalaman Ustazah sebut yang kata dalam Ibnu Qayyim kata, kita akan dapat hati yang bahagia apabila penyakit itu bertukar menjadi ubat. Penyakit itu dia boleh tukar jadi ubat. Maksudnya kita pandang ujian itu dia adalah rahmat, baru boleh jadi ubat. Selagi kita tak sebut benda macam tu, kita tetap akan rasa rasa tak puas hati. Rasa ya Allah, kenapalah. Okey macam tu. Sebab tu tanyalah mana-mana penyakit COVID, dia akan kata apa? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Di sebalik yang Allah bagi COVID ini, saya dapat banyak sangat hikmah. Okay? Daripada saya tak tadabbur Quran, saya boleh jadi orang yang tadabbur Quran. Okay, daripada saya tak hargai anak-anak, lepas tu sekarang saya baru hargai anak-anak. Daripada saya lama tak berhubung dengan sahabat-sahabat masa sakit COVID ni, habis seluruh sahabat-sahabat kita call kita. Jadi dapat menghubungkan silaturahim. Betul tak? Daripada orang yang kita tak kenal, akhirnya jadi orang yang kenal. Allahu Akbar. Hikmah dia yang Allah susun. Sebab tu sekarang dia kata apa dia? Kita kena tukar penyakit menjadi ubat. Jadi bahagiakanlah dulu hati kita. Sebut, ya Allah, maka masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki jadi, jadi. Apa yang Allah tak kehendaki tak jadi, tak jadi. Tapi bukan bermakna kita berlepas tangan daripada tak perlu SOP. Jangan faham Ikhtiar, kena ikhtiar. Okay? Tetapi, bab redha, tetap kita kena redha. Okay? Sebab kadang-kadang dalam satu rumah, kenapa ada orang yang negatif, ada orang yang positif? Betul tak? Kenapa tak semua kena? Padahal duduk satu rumah, duduk sama. Okay? Allahu Akbar. Apa kata Kak Sadiah? Okay dah, rindunya lama tak nampak muka Kak Sadiah tu. Okay. Tak dengar pun suara Kak Sadiah miung tu. Okay dah? Tak dengar suara. Okay, Allahu Akbar. Rindu sangat. Rindu Alhamdulillah. Okay, balik semula. Jadi sekarang inilah yang Ustazah cuba buat apabila kena sahaja COVID tu kan. Pergi hospital, doktor tanya kan tak? Awak ni sebenarnya sakit ke tak sakit? Gelak je kan tak? Seronok je, senyum je. Okay, kita orang happy apa? Kita datang ke hospital ni, kita sedang buat satu program. Kan tak? Seakan-akan kita ni buat program, okay, duduk satu tempat tak payah bayar pun, duduk hospital nama dia. Bukannya tak best, tak payah masak, ada orang masak, okay tak? Duduk kita siap buat program je dekat hospital. Allahu Akbar. Jadi apabila kita cuba happy, jadi akhirnya kan tak? Jiwa kita rasa seronok, jadi penyakit tu tak boleh nak serang kuat pada diri kita. Tapi kalau kita down, kita lemah semangat, penyakit tu lebih senang nak menyerang kita. Jadi tanggungjawab kepada kita apabila berhadapan dengan orang yang sakit, happykan mereka. Ini benda penting. Okay? Bagi dia gembira. Seronokkan mereka. Balik. Hawa nafsu. Inilah punca penyakit yang sebenarnya. Sebab syaitan kan dia masuk dalam diri kita kepada hati. Lalu dalam hati kita tu mana dia? Nafsu. Okay? Dia pergi kacau nafsu kita tu. Dah lah nafsu tu jahat. Okay. Lepas tu ada pula yang sogok dia. Lagilah teruk. Okay? Untuk mencapai pemulihan adalah dengan cara macam mana? Lawan nafsu. Bukan tolak nafsu. Didik nafsu tu. Jika penyakit dah teruk sangat, dia akan menyebabkan kematian ataupun hampir mati. Maksudnya hati mati. Okay? Kalau kita penyakit teruk sangat kena COVID sampai dah masuk ICU, kita punya takut mati. Betul tak?
Tapi adakah kita takut buat dosa sampai tahap hati kita mati? Tak ada pula risau macam tu kan? Kalau kamu takut fizikal kamu mati, sebenarnya kamu kena lebih takut lagi hati yang mati. Mana tanda-tanda hati mati? Orang bagi nasihat, kita tak boleh nak dengar. Orang cakap elok, kita kata orang perli. Okay? Ni hati sakit ni. Hati orang panggil hati mati. Dia tak pernah nampak benda yang sebalik, yang sebenarnya. Tapi dia tengok yang sebalik. Dia mesti tengok hadap. Kalau kita call. Tu ada apa-apa pula lah tu nak call tu. Padahal orang ni mungkin nak minta maaf. Kan tak? Ada pula lah tu. Ya Allah, hati tu sakitnya. Kita baca ayat Quran. Kan tak? Tu nak tunjuk dia pandai lah tu. Sikit-sikit nak guna ayat Quran. Ya Allah, Ya Rahman. Kan tak? Dia solat. Tak ada kesan. Okay? Semua benda hak baik-baik, semua dia tak nak buat. Ya Allah, Ya Rahman. Ini tanda-tanda hati mati. Okay? Sebagaimana diketahui bahawa orang yang berjaya mencegah dan mengawasi nafsunya, tempat kembalinya adalah syurga. Demikian juga keadaan hatinya di dunia ini berada dalam syurga. Jadi maksud kata Ibnu Qayyim, dia kata apa? Kalau siapa nak masuk syurga, dia kena syurgakan hati dia dulu di dunia ini. Hatinya sekarang berada di dalam taman-taman syurga. Dia kena rasa macam tu dulu. Kalau dunia ni hati dia tak duduk dalam taman-taman syurga, na'udzubillah, takut-takut dia tak akan masuk di dalam syurga yang hakiki. Sebab syurga di dunia ini bertapak dalam hati-hati manusia. Tu orang yang soleh kan, tenang je kan kita tengok kan. Dia dah hadapi dengan ujian ke, dia tak hadapi ujian ke, pada dia biasa je lah. Okay? Tak ada masalah apa pun. Okay? Tak ada kecoh apa pun. Ada makanan? Ya, tak ada makanan, tak ada. Tak adalah nak bising-bising. Tapi hebat orang zaman sekarang, nampak punya kerahnya hati tu, pantang namanya digazetkan, keluar daripada senarai zakat. Ya tak? Mungkin zakat dah buat list. Dulu kamu dapat zakat sebab kamu duduk seorang. Sekarang kamu duduk dengan anak kamu. Bagi peluang anak kamu dapat pahala. Ya tak? Okay, didik, bagi makan kamu. Lalu zakat pun keluar daripada list. Kita pun punya. Kenapa dulu dapat, sekarang tak dapat? Ya tak? Ya Allah. Kan? Kita punya rasa, Ya Allah, Ya Rahman. Tak damai dah. Subhanallah. Okay, jadi dia kata apa kat sini? Nikmatilah di atas muka bumi ini bahawa kita sedang berada di dalam taman-taman syurga. Tengok satu benda, semuanya namanya nikmat. Hakikat dia kata. Malahan perbezaan di antara dua jenis nikmat ini ialah laksana perbezaan nikmat dunia dan nikmat akhirat. Hakikat dan kenyataan ini tidak akan diakui atau dipercayai kecuali orang yang telah mengalami dan merasakannya sendiri dalam hatinya. Kita tak boleh nak cakap kan kecuali orang tu sendiri boleh rasa. Betul tak? Betul kita sebut cakap pandailah tak rasa. Kan? Orang yang tengok je orang hadapi kita sabar kak, tak apa insya-Allah. Sedaplah cakap. Betul Tapi nak bagi orang yang rasa macam mana dia boleh rasa tenang sangat, seronok sangat. Contoh kita nak cerita ke orang ni kan, ya Allah bestnya kalau kita ada masalah cerita dengan Allah. Tidak? Orang yang pernah merasainya, dia je yang tahu macam mana nikmat cerita, nikmat panggil Allah. Lalu ada orang yang nak rasa, nak cuba rasa. Dia pun bangun tengah malam, dia pun panggil lah. Ya Allah, Ya Allah, 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 Allah. Sejam dia panggil Allah. Nampak Tapi dia kata aku tak dapat rasa apa pun. Nampak dah ni? Aku tak dapat rasa apa pun. Kenapa orang tu kata, bestnya bangun tengah malam, seru nama Allah, boleh mengalirkan air mata. Aku tak menangis pun. Okay? Dah sejam dah aku sebut. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Sebab apa? Sebab niat. Niat kamu bukan nak jumpa dengan Allah. Kamu nak cuba rasa apa yang orang lain rasa. Okay? Aku takkan bagi. Sebab yang aku bagi adalah nikmat bersama dengan aku. Kalau betul kamu datang nak jumpa dengan aku, baru aku datang. Baru aku akan perkenalkan aku kepada engkau. Kalau kamu datang dengan hati yang bersih,
aku akan bersihkan hati kamu. Sekarang hati kamu tak bersih. Kamu hanya nak mengesahkan apa yang orang lain kata je. Nak tengok orang kata tu betul ke tak betul. Orang kita pun nak rasa juga. Okay, takkan sama. Macam orang pergi belajar. Okay tak? Dia kata, dah orang sekarang ni orang duk pandang CJ, aku pun nak sama belajar jugalah. Okay tak? Okay, nak dapat segulung ijazah. Kalau orang tanya apa degree ijazah paling tinggi, saya ada PhD. Jadi orang lain ada PhD, saya pun nak ada PhD. Nak rasa benda tu. Tapi dia akan terasa tak nikmatnya menuntut ilmu. Tak. Dia takkan dapat rasa. Berbeza dengan orang buat PhD sebab dia nak gali ilmu. Okay? Sehingga dia merasa nikmatnya ilmu. Sangat berbeza. Jadi sekarang salahnya kita dalam bab ni. Ya. Allah sebut dalam Quran kan. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Okay? Sesungguhnya orang-orang yang baik itu berada dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Okay? Orang yang buat baik sebab dia nampak dia buat baik rasa bahagia. Kita kan apabila kita bagi sedekah kat orang rasa seronok tak? Seronok kan? Apatah lagi kalau kita nampak muka dia kan. Ya Allah, seronoknya. Tapi ada orang dia bagi sedekah Hana ambil. Dah nak sangat. Mula dia yang bagi tu. Betul tak ni? Kan? Ada dua keadaan orang. Tak payah kata orang, kita ni. Tak? Kita sendiri ni bagi benda ke anak. Okay? Kita bagi benda ke anak, adakah sepanjang masa kita bagi semua benda ke anak kita, muka kita happy? Jujurlah. Tak? Ada time muka kita kelak kan? Tak bagi nanti kan mengamuk. Dah ambil lah. Nak sangat. Betul tak? Tak ikhlas yang kita nak bagi. Tak ceritanya. Okay? Jadi orang yang tak ikhlas dia dah mula tunjuk dia bukan berada dalam nikmat. Sebab tu tanda-tanda orang yang buat baik dalam dunia ini dia terasa nikmat masa dia buat baik. Rasa sangat nikmat. Okay? Seronok sangat. Ada orang dia buat nikmat. Tapi hati dia ya Allah. Kalau ikut hati sebenarnya tak nak buat pun. Okay? Orang-orang yang baik kerana nikmat itulah yang menggesa dia untuk terus buat lagi, terus buat lagi, terus buat lagi. Okay? Betapa seronoknya. Seronok nak tengok nikmat tadi. Wa innal fujjar. Okay? Okay? Ada pun orang-orang yang terbit. Dia guna kalimat fujjar. Okay tak? Hati ni terbit je rasa nak sakit hati. Dia guna kalimat fajrun. Okay? Fajar ni maknanya terbit rasa ada je macam-macam perasaan tu terbit. Okay? Dia buat duduk dalam dunia ini orang yang bersalah ini. Kan kita buat salah, dia akan terbit perasaan kan? Betul tak? Macam-macam terbit ni. Ya Allah sakit hatilah, geramlah, bencilah, rasa ya Allah tak puas hatilah. Terbit macam-macam perasaan. Ingat, orang yang terbit macam-macam perasaan Allah kata lafi jahim, untuk mereka neraka yang menjulang-julang. Na'udzubillah. Itu yang. Sebab tu untuk orang beriman satu perasaan dia ada. Tenang. Naim. Dia rasa bahagia. Rasa nikmat. Itu satu perasaan. Tapi untuk orang yang ada sakit hati, untuk orang yang berdosa, dia banyak perasaan yang dia hadapi. Okay? Banyak perasaan. Janganlah Tuhan menyangka bahawa firman ini terhad hanya kepada nikmat di akhirat. Bahkan sebenarnya dalam 3 negeri, iaitu dunia, barzah dan negeri akhirat. Ya Allah sebut innal abrara lafi na'im. Kita buat baik sekarang, nikmatnya akan kita dapat di dalam alam barzah. Nikmat kita buat baik sekarang bukan sekadar di dunia kita dapat, nun dia di padang mahsyar di hari akhirat kita tetap akan dapat. Contoh saya nak bawa macam ni lah kan. Okay, orang buat baik. Sekarang ni kita buat baik dengan anak kan. Ataupun dengan kawan lah senang. Kita buat baik dengan kawan kita kan. Jadi kita rasa seronok sangat dapat nikmat, bersahabat, kita tolong dia kan. Nikmat ni. Jadi kita ajar dia mengaji kan. Apabila di dunia pun dia kata terima kasih Ustazah, ajar saya mengaji, daripada saya tak pandai mengaji, saya sampai dapat mengaji. Dia rasa tak nikmat? Nikmat. Kita pun dengar dia mengaji, nikmatnya, rasa nikmat tu. Okay?
Macam Nabi kan tak? Apabila Nabi yang ajar Quran. Tapi Nabi kata kepada Ibnu Mas'ud. Nabi kata, wahai Ibnu Mas'ud, bacakan Al-Quran untuk aku. Ibnu Mas'ud tanya, kan kamu yang bacakan Quran untuk kami. Takkan kami nak bacakan Quran untuk Nabi? Nabi kata, aku suka melihat nikmat yang telah kamu rasai. Okay? Aku nak dengar daripada kamu bahawa nikmat yang aku bagi ni, kamu dapat tak? Apabila Ibnu Mas'ud baca, ya Allah menenangkan hati Nabi. Nabi kata, seronok aku dengar nikmat yang telah aku beri ini, kamu menikmati. Allahu Akbar. Okay? Nikmat tu. Jadi kita apabila dengar kawan kita yang kita ajar ngaji tadi, dia pula ajar ngaji orang lain. Terasa tak nikmat? Ya Allah, seronoknya dulu dia terkokak-kokak tak kenal huruf berapa tahun ngaji dengan kita. Betul tak? Sekarang dah jadi guru ngaji. Ya Allah, seronoknya. Seronok tu, nikmat tu mana? Dunia. Betul kan? Di hari akhirat dalam kubur nanti, setiap kali dia baca Quran, setiap kali dia ngaji Quran, semua nikmat tu mengalir je dekat kita dalam kubur. Itu yang disebut innal abrara lafi na'im. Berterusan dalam kubur pun kita dapat. Okay? Lepas tu di hari akhirat pula. Nampak kan? Di hari akhirat masuk dalam syurga. Contohnya lah anak murid kita tu masuk syurga. Dia kata, ya Allah, hendak aku dapat masuk syurga ini. Hendak okay? Nikmatnya dengan dulu guru aku ajar. Tapi cari mana guru aku ni? Mana guru aku? Ya Allah, syafaat tadi. Lalu dia dapat mengeluarkan. Malah dah tahu kita nak uzubillah. Ustazah juga takut. Sebab orang-orang yang mengajar ini, tidak, lebih awal untuk dihisap. Mana tahu takut diperhalusi satu persatu. Paling tidak dalam bab dia bercakap tapi mungkin dia tak buat. Okay? Lalu akhirnya mungkin lambat masuk syurga berbanding dengan pelajar tadi. Akhirnya pelajar dengan rahmat dan kasih sayang Allah, dengan syafaat yang Allah bagi pada dia. Wahai Allah, keluarkan guru aku tadi. Tidak, dia sahabat aku di dunia. Lalu dapatlah nikmat itu sampai di dalam syurga Allah. Kalau tidak, orang tak sebut nama kita. Betul tak? Kita mati pun orang tak sebut. Sampai dalam syurga orang tak sebut. Sebab tu kita kena ingat. Kalau dunia ini, masa kita makan, kita ingat dekat seseorang, insya-Allah. Orang itu juga akan ingat kita masa dia makan di dalam syurga. Seorang ibu dia nak makan benda dekat rumah dia akan teringat anak duduk asrama. Betul tak? Teringat anak duduk kat lain walaupun anak dah kahwin. Kan dah ada apa-apa. Kan? Kita nak makan contohnya macam mak ustazah lah. Okay, hari raya makan ketupat. Kan? Anak-anak tak boleh balik. Kan dah duduk jauh-jauh. Kan dah PKP pula tu. Okay, dah. Jadi makan ketupat. Lepas tu telefon. Kan dah anak telefon. Mak, cik buat apa? Ni makan ketupat ni. Ya Allah, sedapnya. Teringat. Terus buat post dekat anak. Nampak Maknanya makan teringat. Makan teringat. Setiap kali makan, apa yang anak suka semua teringat. Begitulah kita apabila kita masuk di dalam syurga, tengok nikmat yang kita dapat. Nampak nikmat yang kita dapat, akhirnya apa dia? Ya Allah, macam aku rasa dulu makan benda ni dengan sahabat aku. Makan aku macam makan ni dengan mak aku dulu. Wahai Allah, ketemukan balik aku. Allahu Akbar. Sebab tu kita kena ingat, ciptalah sejarah ini di dunia ini. Okay? Cipta. Contohnya Kak Mimi kan tak, sejarah kita duduk kat Pandan kan tak, okey, kalau kita tengok makan makan asam kan tak, okey, ya Allah tak. Jadi apabila kita makan kita teringat, ya Allah ni aku pernah makan dulu ni kan tak. Kak Mimi selalu bawa benda ni, kita kan teringat apa yang orang bawa. Sekarang kita tak rasakan, tapi orang akan kenang apa yang kita selalu bagi. Jadi perbanyakkanlah sedekah. Bukan nak suruh orang kenal kita, tapi kita berkongsi nikmat. Allahu Akbar. Ya Allah, indah kan? Allah bagi, bukan saja-saja je pun nak bagi siapa yang nak masuk dalam syurga, tak nak ada dosa, tapi dengan orang yang kita sakit hati kita jadi berat nak bagi benda kat orang kan? Betul tak? Sebab sebenarnya dalam hati kita ada penyakit. Kan nanti bagi-bagi, dia kata, benda tu pula bagi. Ya Allah, tak jadi. Apabila mulut-mulut kasar ni dia menyentap hati kita kan. Hati kita pun jadi tak malas nak berkongsi sesuatu. Jadi jagalah hubungan hati sesama sendiri, sesama Allah, sesama makhluk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay. Kita sampai pukul berapa? Nak tanya dulu.
Kan pukul 11. Okey, sekarang dah pukul 11 dah ni. Okay, dah. Kita belum habis lagi tajuk kita. Saya dah sambung sikit lagi. Okey. Golongan disebut sini. Okey. Bukankah nikmat yang sebenarnya itu terletak dalam hati? Bukankah siksa dan azab yang sebenarnya juga duduk dalam hati? Mana lebih sakit? Fizikal kita luka dengan hati kita terluka. Mana lebih sakit? Hati kan? Hati lebih sakit. Kalau luka kita kena pisau, kita menangis tak? Tak nangis pun. Betul tak? Tak nangis dulu Ustazah. Tapi Kalau kalau hati hati sakit kita, memang menjadi. ya Allah, sekali hendak suami angkat suara. Hendak, ya Allah, berhari-hari kita mengalirkan air mata. Kan? Sungguh. Maknanya kesan apa ni? Azab itu duduk kat mana? Pada hati. Kan? Kesan nikmat juga duduk pada hati. Kalau kita dah ingat orang tu, nampak ya Allah, sekali je pun dia bagi kat kita. Betul tak? Tapi ya Allah, ingat sampai bila-bila. Tak? Contohnya lah, kawan kita tu bagi kain semayang, telekong semayang. Tak? Telekong yang dia bagi tu, ya Allah, sedapnya. Kiralah, kita ni mungkinlah tak ada duit nak beli telekong Siti Khadijah. Contohnya kan. Dah lah mahal. Tak? Kawan kita bagi telekong Siti Khadijah duduk pakai juga. Ya Allah, terima kasihlah. Ya Allah, sedapnya pakai telekong. Teringat. Setiap kali pakai telekong tu, teringat. Setiap kali nikmat itu kita rasa kan. Duduk kat mana? Pada hati. Padahal sekali je dia pun bagi. Tapi nikmat tu berkekalan. Allahu Akbar. Jadi sekarang apabila nikmat ataupun azab ini kesannya pada hati, lalu tanggungjawab kita apa dia? Jagalah hati. Jaga hati. Sebenarnya setiap sesuatu terpaut pada hati seseorang hamba. Setiap sesuatu yang dicintainya selain Allah akan mendedahkan dirinya kepada azab yang pedih dan dahsyat. Okay? Apabila hati dia lebih cinta benda lain daripada Allah, hati dia akan jadi resah. Contohnya kita kan, tengah masak, hati kita ni cinta ni nak perhabis siapkan masakan. Tapi bunyi azan. Resah tak nak tanya? Hati tu punya resah kan tak? Ya Allah, dia tak siap lagi ni, pinggan mangkuk banyak lagi ni. Mula membebel lah ni. Dah azan dah ni, ya Allah, kau ni tak siap lagi. Resah nak ceritanya. Sebab apa? Sebab dalam hati kita dah mula ada cinta dunia. Cuba hati kita kata, okey azan, okey, buatlah kerja ni lepas azan, hati kita resah tak? Tak, yang jadi resahnya sebab kita nak siapkan juga kerja tu. Nak perhabis juga kerja kat dapur tu, tapi dalam hati kita nak juga solat. Dua-dua nak. Okay? Lalu, oleh sebab dua-dua kita nak, mana mungkin dalam hati ada dua cinta. Akhirnya kita akan jadi resah. Betul tak? Jujur jujur. Tapi pada orang yang memang dia tak letak Allah dalam hati dia, dia tenang tak masak? Oh, dah azan, dia kata. Okey, siapkan masak. Siap. Tenang je hati dia tengah masakkan. Kan tak? Siap masak. Dia kata lepas habis masak nanti, solatlah. Tenang je. Sebab apa? Dalam hati dia ada dunia. Orang yang resah tu, dalam hati dia ada dua cinta. Allah pun dia cinta, masak pun dia cinta. Okay? Lalu dia resah lah. Dia tak boleh, dia sedang berlawan antara dua. Okay? Allahu Akbar. Jadi apa yang paling terbaik, tenangkanlah jiwa kita apabila dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau orang cerita dia resah, sebenarnya sebab dalam hati dia ada cinta yang lain selain daripada Allah. Okay? Setiap orang yang mencintai selain daripada Allah akan mengazabkan diri dia sendiri sebanyak 3 kali semasa di dunia. Okay? Dia akan tersiksa disebabkan sebelum nak dapat hingga dia dapat. Jika sesudah tercapai, hamba tersebut akan tersiksa masa dapat. Dan yang ketiga, sebaik sahaja perasaan takut hilang dan dirampas orang, takut akan aksi gerakan penentang dan lain-lain akan datang. Jika menang, telah hilang atau terlepas. Jadi ada 3 derita yang akan dia dapat apabila orang yang cinta selain daripada Allah. Pertama, sebelum nak dapat. Masa dia dapat. Lepas dia dapat. Okay? Sebelum nak dapat usaha sungguh-sungguh ni. Siksa kan? Nak dapat benda.
Contohnya orang yang dalam hatinya ada anak. Hatinya ya Allah nak sangat anak, cintanya kepada anak. Susah tak nak dapat anak tu. Ya Allah punya susahnya, ikhtiar sana, ikhtiar sini. Susah dah. Okay, masa dapat. Okay, susah dah anak nak jaga. Dah dapat, anak tu angkat suara. Sakit hati, lagi teruk sakit hati. Betul kan? Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab takut nanti dia hilang. Sebab tu yang akhirnya kita pun mengomel, kita marah-marah. Tahu tak punya susahnya mak nak dapat kamu dulu. Gini-gini cerita balik ni kan tak? Nak luahkan derita hati. Jadi orang yang mencintai selain Allah ada 3 azab. Okay? Di dunia ini. Allahu Akbar, na'udzubillah. Derita yang seterusnya dia akan dapat di alam barzah. Okay? Di alam barzah berupa kesedihan yang akan dirasakan oleh hamba-hamba yang berpisah daripada dia. Dia akan rasa, ya Allah, dulu aku duduk dengan anak aku, sekarang anak aku dah tak ada. Kenapa ya? Aku kesorangan. Dia akan rasa kesorangan. Orang yang beriman dia rasa kesorangan tak duduk dalam kubur? Tak. Dia tak rasa kesorangan pun. Sebab Allah dah buka padanya pintu-pintu syurga. Okay? Dia tahu di dunia dia ada warisan yang dia tinggalkan. Anak-anak yang akan meneruskan perjuangan. Okay? Anak-anak yang sentiasa buat baik untuk diri dia. Anak-anak yang sentiasa memberikan pahala kepada diri dia. Okay? Allahu Akbar. Jadi, oleh sebab itu, sebagai pengakhir, kira Ustazah nak sebut, kira alangkah ruginya orang-orang yang menjual barang yang sangat mahal dengan harga yang paling murah. Kira siapa yang di dunia ini terdapat sejenis syurga, siapa yang sebelum memasukinya dia tidak akan masuki syurga di hari akhirat kelak. Maksudnya siapa yang rasa seronok sangat di dunia ini. Kira hidupnya tak pernah ada ujian, dia rasa bahagia sangat. Sedangkan orang-orang yang beriman, hidupnya sentiasa diuji. Okay? Tak pernah lekan daripada ujian. Kerana apa? Dengan ujian akan menaikkan martabat. Dengan ujian akan menetapkan setiap orang itu dengan sifat-sifat yang lebih baik dan lebih baik. Okay? Oleh sebab itu, katakanlah kepada Allah, wahai Allah, okay? Angkatlah martabat aku. Okay? Setiap kali ujian datang menimpaku, angkatlah martabat aku. Yang aku inginkan adalah cintamu, rahmat dan kasih sayangmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Renungilah satu firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-18 yang berbunyi, alam tara annallah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujum wal jibal wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihi al-'adhab wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Yang bermaksud, apakah kamu tidak mengetahui bahawa kepada Allah telah sujud semua yang ada di langit dan ada yang ada di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung ganang, pohon-pohon, binatang-binatang yang melata dan sebahagian daripada manusia? Dan ramai di kalangan manusia yang telah ditetapkan azab atas mereka. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada orang yang akan memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Wallahu a'lam. Ustazah rasa cukuplah sekadar itu, okay, untuk perkongsian kita pada pagi ini. Dah nak sampai kepada tengah hari, okay, dah. Dan sebelum Ustazah tamatkan, suka Ustazah nak ingat, nak maklum, nak iklankan sedikit. Siapa yang nak join bersama dengan Ustazah setiap petang jam 5:30 petang, Ustazah akan buat tadabbur satu hari satu muka surah Al-Quran, okay? Di dalam YouTube dan juga di dalam page kongsi tadabbur Facebook, okay? Untuk setiap petang. Dan setiap hari Ahad jam 8:30 pagi, macam hari ni kan, lepas habis kelas Ustazah pagi tadi, Ustazah terus masuk kat sini 8:30 pagi sampai pukul 9:30 pagi, insya-Allah bersama Ustazah kupi-kupi. Okay tak? Pagi-pagi semang-semang pagi. Okay, dan sekarang ni hampir nak habis dah buku pesan-pesan sabar yang ditulis oleh buku Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Okay, Ustazah memang menggunakan buku-buku ulama sebab nak bersama dengan ulama. Okay. Ada kelas mengaji tak Ustazah? Ustazah ada kelas mengaji, tapi kelas tu Ustazah buat tertutup untuk sahabat-sahabat yang sebelum ni Ustazah buat secara fizikal, tetapi sekarang ni PKP, jadi Ustazah buat PKP ni online lah, iaitu untuk pelajar-pelajar daripada Maybank.
Siapa yang nak mengaji dengan Ustazah, boleh je WhatsApp Ustazah personal. Okay dah, boleh je insyaAllah kalau masa tu dibolehkan untuk insyaAllah. Sebab Ustazah pun sekarang ni tengah belajar juga mengaji. Okay dah, ada kelas Ustazah mengaji sendiri dengan sahabat Ustazah untuk Ustazah ambil sanat. Okay. Okay, jadi saya serahkan balik kepada pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.